Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar ya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini mari sama-sama kita meneruskan ya bacaan Al-Quran sambungan daripada surah Al-Hijr, juzuk yang ke-14, ya, muka surat 265, ayat yang ke-52 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون
فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين صدق الله العظيم.
Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu,
kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin, sahabat-sahabat, muslimin dan muslimat, peserta daurah mihrab kajian Asmaul Husna, Allah yang bersifat Al-Karim, yang maha mulia. Kita doakan agar Allah muliakan kita semasa di dunia dengan kemuliaan Islam. Muliakan kita di kubur dan di padang mahsyar dengan kemuliaan yang berasaskan kepada istiqamah kita dengan Islam. Dan Allah tidak sesekali menghinakan kita biarpun kita ini banyak dosa dan maksiat, kerana kita yakin bahawa al-maghfirah, keampunan Allah Azza wa Jalla adalah mengatasi murka Allah kepada hamba-hambanya. Dan insya-Allah kita sama doakan kita menjadi keluarga besar yang berada di dalam Al-Jannah insya-Allah. Para hadirin sekalian, insya-Allah pada pagi ini kajian Asmaul Husna kita diteruskan dengan mengkaji Asmaul Husna Allah yang ke-22 yang berbunyi Allah Al-Khafid, yang merendahkan. Dan pagi ini merupakan siri yang ke-54. Mari kita tengok secara lebih detail apa maksud Al-Khafid. Al-Khafid bermakna Allah yang merendahkan, Allah yang melemahkan, Allah yang menjadikan sesuatu itu yang berat kepada bersahaja. Al-Khafid, Allah juga yang menurunkan kesombongan seseorang itu sehingga rebah tersungkur. Allah juga mudah dihadapi, melembutkan, memudahkan dan membantu. Itu semua juga masuk di bawah tajuk Al-Khafid. Akar perbincangan Al-Khafid ini lebih kepada Allah yang merendahkan, Allah yang melemahkan, Allah yang menjadikan berat itu bersahaja, dan Allah yang menurunkan kesombongan pada diri seseorang. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang harus kita faham di sini iaitu dalam kita mengkaji Asmaul Husna, di sana adanya Asmaul Husna yang bersifat berpasangan. Sehingga kan bila kita nak sebut juga kita diminta sebut secara berpasangan, sama ada berpasangan itu dalam bentuk mutaradif, ia adalah selari, ataupun berpasangan itu dalam bentuk al-mutadaddi, berlawanan satu sama lain. Contoh tuan-puan, Ar-Rahman disebut dengan Ar-Rahim serentak. Ini adalah berpasangan dalam bentuk seiring. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maha baik, maha pemurah, itu dia. Ada masa berpasangan itu dalam bentuk berlawanan, kontra satu sama lain. Allah bersifat Al-Basit, melapangkan. Namun Allah juga bersifat Al-Qabid, mengucup dan mengurangkan. Dan ini penting untuk kita sebut secara berpasangan supaya kita lebih seimbang dalam melihat akan Asmaul Husna Allah. Contoh begini ya. Kita angkat tangan kita berdoa, Allahu huwal basit. Wahai Allah, Engkau Tuhan yang melapangkan. Lapangkanlah rezeki aku, wahai Allah, terutama rezeki yang melibatkan duit. Kenapa? Kerana aku sangat memerlukan wang. Janganlah Engkau, wahai Allah, menunjukkan sifat Engkau Al-Qabid, yang menyempitkan rezeki akan hamba-hambanya. Aku tak nak rezeki aku jadi sempit. Tengok hadirin sekalian. Jadi kita nampak view tu seimbang. Al-Basit pun datang daripada Allah, Al-Qabid pun datang daripada Allah. Yang kita inginkan Al-Basit rezekinya, Al-Qabid kita tidak mahu. Namun bukan bermakna Al-Qabid itu semuanya negatif belaka. Tidak. Ada masa Al-Qabid itu positif, melihat kepada ke mana kita nak bawa. Contoh,
Al-Qabid. Wahai Allah, engkau Tuhan yang maha menggenggam. Di antara banyak-banyak maksud Al-Qabid ialah qabad. Qabad ni maknanya pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Itu makna qabad. Kita kata, wahai Allah, engkau Tuhan yang bersifat Al-Qabid. Tolong genggam hati aku ni kuat-kuat supaya aku istiqamah dengan agama kamu. Masya Allah. Elok. Tengok kepada keadaan dan suasana. Jadi, macam mana Ustaz kita nak kena pasti Asmaul Husna yang kontradik. Makna pertama kontra dengan makna yang kedua. Sekejap diolah jadi negatif. Sekejap diolah jadi positif. Macam Al-Qabid tadi. Wahai Allah, jangan kamu gunakan sifat Al-Qabid. Menggenggam kamu, mengucup kamu untuk kamu halang rezeki aku daripada sampai kepadaku. Kan negatif tu. Pada masa yang lain, wahai Allah Tuhan yang bersifat Al-Qabid, yang menggenggam, tolong genggam hati aku ini supaya aku sentiasa istiqamah pada jalan engkau. Jawapan senang saja. Nak tahu macam mana kita nak olah doa kita dengan Asmaul Husna yang kontra tadi, belajar caranya. Caranya kena belajarlah. Kena belajar, kena faham dia punya kata laras bahasa kat mana, teks dan konteks Asmaul Husna kat mana kita nak puzzle. Dan Alhamdulillah, kiranya kita sedang belajar ni kan. Ustaz sedang mengajar, tuan-tuan dan puan-puan sedang belajar. Contoh lain apa lagi? Al-Mu'izz, Allah yang memuliakan. Lawannya Al-Mudhil. Al-Mudhil. Jadi, kita berdoa, wahai Allah yang bersifat Al-Mu'izz, yang memuliakan. Muliakanlah aku di hadapan mata adik-beradik aku yang selama ini sentiasa sahaja memandang lekeh kepada aku. Nah, cantik. Al-Mudhil, wahai Allah, jangan sesekali kamu hinakan aku. Sebaliknya, wahai Allah, Al-Mudhil, sila hina musuh-musuh Islam. Yahudi, Zionis itu, sila hinakan mereka. Jangan hinakan aku. Tengok, hadirin sekalian, laras bahasa. Ar-Rafi' Al-Khafid. Ar-Rafi' Al-Khafid. Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan. Jadi pada hari ini kita belajarnya ialah Al-Khafid. Sama juga Ad-Dar An-Nafi'. Allah yang memberikan mudarat. An-Nafi', Allah yang memberikan manfaat. Jadi pun sama kita berdoa. Wahai Allah, engkau Tuhan yang bersifat Ad-Dar, yang memudaratkan. Tolong elak Ad-Dar itu daripada menimpa aku. Sama ada Ad-Dar itu kemalangan ke, Ad-Dar itu banjir kilat ke, tolong wahai Allah jangan singgah menimpa aku, biarlah Ad-Dar itu melencong kepada orang lain. Sebaliknya An-Nafi', wahai Allah, aku nak menarik manfaat daripada engkau, tolonglah sulamkan diri aku ini dengan penuh kemanfaatan datang daripada engkau wahai Allah. Jadi pokoknya hadirin sekalian, pertama sekali seronok dan sedap sekali sesiapa yang berdoa melantun-lantunkan Asmaul Husna. Yang keduanya kita tahu macam mana kita nak mengolahnya dan tahu itu dengan cara kita berilmu. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, mari kita tengok bagaimana Allah yang bersifat Ad-Dar. Bukan Ad-Dar, Al-Khafid, Allah yang bersifat merendahkan dan menurunkan darajat seseorang. Memang hadirin sekalian, kalau kita mengkaji laras bahasa Al-Quran, kita tak akan bertemu secara direct sebutan Allah Al-Khafid. Allah bersifat merendahkan. Allah Al-Khafid menjatuhkan. Tetapi kita boleh memahaminya berdasarkan kepada kesimpulan ayat Al-Quranul Karim. Berdasarkan laras-laras bahasa yang kita boleh buat kesimpulan, rupa-rupanya Allah yang Ar-Rafi', yang mengangkat seseorang, Allah itu jugalah Al-Khafid yang menurun dan merendahkan seseorang. Contoh tuan-puan, kalau kita rujuk kepada surah Sad ayat 71 hingga 78. Ayat ini berkaitan dengan iblis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين صدق الله العظيم. Yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan tanganku? Apakah kau menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya kerana engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan Adam daripada tanah. Qala fakhruj minha. Akhir sekali Allah kata, wahai iblis, ukhruj minha. Sila keluar daripada syurga ini, fa innaka rajim, sesungguhnya engkau adalah makhluk terkutuk, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya ke atas kamu laknatku sehingga hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita nak bawa daripada cerita ini ialah al-khafid. Macam mana? Iaitu sekejap ya, saya jelaskan di sini. Ceritanya ialah ketika mana iblis berada dalam syurga, malaikat juga berada dalam syurga. Bahkan dari segi senioriti, iblis lebih senior daripada malaikat. Dari segi guru, malaikat ataupun iblis adalah guru kepada para malaikat. Maknanya Masya Allah, maqam kedudukan iblis sangat tinggi ketika berada dalam syurga dan ketika di sisi Allah Subhanahu Wa Taala awalnya. Tiba-tiba Allah Azza wa Jalla menguji malaikat dan menguji iblis. Allah ciptakan makhluk baru namanya Adam dalam syurga. Kemudian Allah minta supaya malaikat dan juga iblis sujud kepada Adam sebagai menghormati kepada makhluk baru ciptaan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah malaikat semuanya sujud akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Adapun iblis enggan. Sebaliknya iblis argue ketika mana Allah tanya, wahai iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartu? Apa yang menghalang kamu ketika aku minta supaya kamu sujud kepada Adam? Tiba-tiba maaf ya. Tiba-tiba iblis dengan bongkak mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mana mungkin aku nak sujud kepada Adam sedangkan kau menciptakan aku daripada api dan kau menciptakan Adam daripada tanah. Logiknya api lebih mulia, lebih tinggi daripada tanah. Contoh, kita ada lilin yang bernyala, ada api tu. Kita tuang ke bawah pun api tetap naik ke atas. Compare dengan tanah, ambil segumpal tanah, lempar setinggi-tinggi mana pun, tanah akan turun ke bawah. Nak beritahu sifat api tu sentiasa naik, sentiasa ar-rafi', sentiasa menjulang.
tinggi, eksklusif, compare dengan tanah, lempar setinggi mana pun tetap turun ke bawah. Kesimpulannya semacam iblis nak ajar Allah, wahai Allah, aku ni golongan tinggi lah, golongan bangsawan lah, aku ni frontliner yang terhebat lah, tak mungkin aku kena tunduk kepada Adam. Sepatutnya Adam yang kena tunduk kepada aku. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar ini semua. Akhir sekali Allah buat satu keputusan, wahai iblis, begini sajalah, sila keluar daripada syurga. Kamu adalah makhluk yang hina, makhluk terkutuk ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Daripada peristiwa ini, kalau kita nak bahas dalam konteks Asmaul Husna, tuan-puan, siapakah yang menaikkan maqam iblis dalam syurga? Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat Ar-Rafi', yang menaikkan maqam iblis dalam syurga. Now, dengan onar yang dilakukan oleh iblis, akhir sekali iblis diisytiharkan makhluk yang terkutuk, makhluk yang hina, makhluk yang diturunkan darjat dan pangkatnya. Siapa dia? Allah juga. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Khafid, yang menurunkan maqam, yang menurunkan darjat. Jadi yang paling penting di sini kita nak faham dalam konteks Asmaul Husna, Allah Ar-Rafi' yang menaik maqam seseorang, Allah juga Al-Khafid yang menurunkan maqam seseorang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kefahaman inilah yang kita cuba nak bawa dalam Asmaul Husna. Dan kita nak berdoa kepada Allah, wahai Allah, Engkau Tuhan yang Ar-Rafi', yang mengangkat. Angkatlah maqam aku di sisi Engkau, wahai Allah. Angkatlah kedudukan aku sebaris dengan para nabi dan para rasul dalam syurga. Engkau kan Tuhan yang bersifat Ar-Rafi', menjulang maqam seseorang. Kalau kamu boleh julang para nabi dan para rasul, kamu boleh julang para sahabat-sahabat nabi, menjadikan mereka ni as-saffah al-mukhtarah, golongan terpilih, kenapa kamu tak boleh nak bawa aku seorang masuk dalam seka Ar-Rafi'? Kita boleh sembah macam tu dengan Allah Ta'ala, dengan Asmaul Husna. Wahai Allah, aku tak nak Al-Khafid, aku tergelongsor keluar daripada orang yang mulia dihinakan. Aku tak nak Al-Khafid, aku ini duduk dalam keadaan yang rendah semacam. Aku mahu aku sentiasa dalam keadaan baik-baik sahaja. Aku sentiasa mendapat penghormatan di sisi Engkau dunia dan akhirat. Aku tak nak Al-Khafid direndahkan. Aku tak nak Al-Khafid duduk dalam keadaan terperangkap dalam suasana yang menjadikan aku ini hina, sebagaimana yang telah berlaku pada iblis dan syaitan. Jadi pokoknya hadirin sekalian, poin yang paling penting dua perkara. Pertama sekali, kita mengenal Asmaul Husna Allah. Oh, ini maksudnya Allah Ar-Rafi', ini kontra yang maksudnya Allah Al-Khafid. Satu. Yang kedua, kita tahu bila masa kita nak guna perkataan Ar-Rafi', ketika mana kita berdoa kepada Allah. Bila masa kita nak guna perkataan Al-Khafid, ketika mana kita berdoa kepada Allah. Kenapa harus kita tenggekkan doa kita dengan Asmaul Husna? Kan kita belajar walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah tu ada package Asmaul Husna. Bila kamu berdoa, ayo sila tenggek, sila sandar, sila gantung, sila lantun-lantunkan Asmaul Husna. Barulah itu disebut penderas untuk Allah Azza wa Jalla menerima akan doa-doa kita, memustajabkan akan permintaan kita. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, mari kita teruskan berbincang Allah yang bersifat Al-Khafid. Kali ini kita tengok pada surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim.
yang bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Tengok tuan-puan, Allah yang bersifat Ar-Rafi', Allah yang bersifat Al-Khafid. Dua yang kontra diletakkan sekaligus, tapi kita nampak jalurnya. Pada ayat yang keempat, surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maaf ya. Mungkin tuan-puan bertanya, Ustaz ni minum air teh ke, air kopi ke, sebab warna keruh ni? Jawabnya ialah, Ustaz minum air za'faran. Ustaz ni antaranya ialah penggemar kepada za'faran. Okey, ini contoh za'faran ni. Saya fikir macam ni je, daripada minum air kosong saja, lebih baiklah kita minum air za'faran. Air yang za'faran ini memang orang kata banyak khasiatnya, boleh mencegaskan otak, boleh memulihkan beberapa neuron orak-orak saraf dan boleh memberikan stamina kepada badan. Tak ada, itu pada sampingan sajalah. Ambil 2-3 orak, masukkan dalam botol air mineral kita, kemudian tunggu sehingga dia keruh-keruh sikit, minum. Seronok, sedap. Kita di mana ya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata kami menciptakan manusia dengan semulia-mulia kejadian. Ini maknanya apa dia? Allah Ar-Rafi' yang mengangkat darjat manusia. Maka Allah kata oleh kerana manusia ni tak pandai nak menghargai diri, dalam keadaan aku sudah julang mereka, aku angkat mereka, aku menggunakan sifat aku yang bersifat Ar-Rafi', Tuhan yang mengangkat dan menjulangkannya, tiba-tiba buat onar juga, tiba-tiba buat dosa juga, tiba-tiba buat maksiat juga. Akhir sekali aku pun thumma radadnahu asfala safilin. Aku pun humbankan dia ke dasar yang paling bawah, masuk dalam api neraka. Aku menggunakan sifat aku Al-Khafid yang membawahkan dia, Al-Khafid yang menurunkan dia, Al-Khafid yang meletakkan daripada atas menjadi paling bawah. Allah juga Allah Al-Khafid. Jadi di sini kita nampak dua yang kontra yang disebut secara serentak, Allah Ar-Rafi' dan Allah Al-Khafid. Tuan-puan, macam mana kita nak faham tajuk ini lebih detail? Begini, tuan-puan, Ustaz bawa peta minda di sini. Nah, ada malaikat, ada manusia, ada binatang. Kejadian Allah Subhanahu wa taala kita pecahkan kepada 3 tiers kat sini. Pertama, ada malaikat. Ya, kita kenal malaikat. Ada manusia, kita lah. Ada binatang, ya kita tahu binatang, lembu, kerbau dan sebagainya. Kalau tengok kepada status quo asal ni, yang paling mulia sekali manusia, malaikat. Kemudian manusia ni middle, pertengahan. Yang paling hina sekali, ya kita kira hina lah kan. Okey, tak ada otak, tak ada akal, ikut orang arahkan, itulah binatang. Akan tetapi hadirin sekalian, perasan ataupun tidak, Allah yang bersifat Ar-Rafi' Al-Khafid pada konteks ayat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin, iaitu kalau malaikat dia maintain dengan maksud memang tinggi memanjang.
Binatang ni memang itulah dia. Kok kata lembu tak pernah pakai baju, itulah dia, hinanya dia. Akan tetapi manusia ni hakikat sebenarnya sangat fleksibel. Manusia tu kita lah. Azhar Yaqub sangat fleksibel. Sahabat-sahabat mihrab Al-Quran Asmaul Husna sangat fleksibel. Fleksibel yang macam mana? Fleksibel dengan maksud jika sekiranya kita manusia ini, Masya Allah, kita menekuni tauhid kita, menjadikan tauhid yang paling setia kepada Allah. Kita menekuni hidup bersyariat, kita julang semua syariat Allah. Kita menekuni akhlak, kita menjadi seseorang yang paling makarimul akhlak, akhlak yang paling mulia. Maka maqam kita di sisi Allah akan di-rafi', akan diangkat, dijulang, diagungkan oleh Allah mengatasi makhluk yang bernama malaikat. Maknanya kita akan lebih advance, kita akan lebih mulia daripada malaikat. Akan tetapi, kalau manusia itulah juga terus engkar kepada Allah, terus buat maksiat kepada Allah, terus berdosa kepada Allah, buat zalim kepada manusia, buat khianat kepada manusia, sabotaj manusia, buat onar kepada manusia, dengan Allah pun tidak taat, dengan manusia pun menjadi liability dan bebanan kepada manusia, maka manusia ini hakikat sebenarnya akan jauh lebih hina daripada binatang. Dan kita nampak kan, manusia ni yang duduk kat tengah-tengah ni tidak selama-lamanya duduk di tengah-tengah. Akan tiba masanya Allah akan ar-rafi', menjulang kita. Dengan syarat kita benar-benar beriman dan beramal soleh, maka kita manusia akan jauh lebih advance, lebih mulia daripada malaikat. Tapi ingat, kalau kita engkar kepada perintah Allah, kita akan al-khafid, kita akan dibuli oleh Allah. Al-khafid, kita akan direndahkan martabatnya oleh Allah, lebih hina daripada seekor binatang lagi. Maka sekarang pilihan di tangan kita. Sebab kata orang, pisau di tangan kita, mentimun di hadapan kita, terpulanglah kita nak belah bagaimana. Kita nak belah way of life, gaya hidup kita ni, kita nak macam mana? Kita nak design macam mana? Kita nak olah macam mana? Kita nak pattern macam mana? Kalau kita nak pattern, aku nak jadi lebih mulia daripada malaikat, lebih terhormat daripada malaikat. Aku yakin Allah yang bersifat ar-rafi' boleh melakukannya. Tapi aku mesti do something. Aku mesti kukuhkan tauhid dan kesetiaan aku kepada Allah. Aku mesti julang semua perintah Allah. Aku mesti avoid meninggalkan segala larangan Allah. Kita akan lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau kita ni nak supaya Allah al-khafid, hinakan kita, rendahkan kita, injak-injakkan kita, maka buatlah perkara yang melanggari hukum syarak, buatlah sesuatu yang spiritual disorder, perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Pada masa itu kita sebenarnya lebih hina daripada binatang. Faham kan maksud Allah al-rafi' dan Allah al-khafid? Baik, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam hal ini antara perkara yang perlu kita take note ialah di saat kita kadang-kadang terjatuh ke lembah al-khafid, kita dipandang mulia, dipandang tinggi oleh masyarakat, tiba-tiba kita terpesorok jatuh. Mungkin jatuh kerana dosa kita, akhir sekali orang pandang hina kepada kita. Allah al-khafid tu. Mungkin kerana kita ni menyorok sesuatu benda yang tidak baik kita buat, tiba-tiba rahsia itu terbongkar. Oh, nampak baik, rupa-rupanya kaki rasuah dia. Oh, nampak baik, rupa-rupanya penzina orangnya. Auzubillahi min dzalik. Oh, nampak baik, rupa-rupanya tapi seorang suami yang buat zalim pada isterinya. Auzubillahi min dzalik. Oh, nampak baik, rupa-rupanya seorang yang pecah amanah sehingga diketahui oleh satu Malaysia. Pada masa itu kita sedang al-khafid.
kita sedang direndahkan oleh Allah, kita sedang orang kata diperturunkan darjat oleh Allah. Maka apa yang perlu kita buat ialah pertama kita mesti tawaduk sentiasa, yang kedua kita banyak muhasabah diri, yang ketiga kita mesti perbaiki diri. Tawaduk ni mesti selama-lamanya. Sama ada ketika mana kita ar-rafi' diangkat oleh Allah, biarpun kita makin kaya, makin cantik, makin handsome, makin berpangkat, makin berduit, tetap kita jaga supaya kita sentiasa tawaduk, merendah diri, jangan menyombong. Kenapa di saat kita menyombong, di saat kita merasakan kita memiliki segala-galanya, ingat, khawatir kalau Allah uji kita dengan perkara yang kita tak mampu, akhir sekali kita al-khafid. Satu. Yang kedua ialah bila kita buat mistake, kesilapan dan kesalahan, sehingga kita ini al-khafid diinjakkan oleh Allah, al-khafid direndahkan maqam dan martabat oleh Allah, kita mesti muhasabah diri. Kenapalah aku nampak terhormat orangnya sekarang, aku telah pun jenayah aku telah pun diketahui. Satu Malaysia, rupa-rupanya aku ni kaki rasuah. Satu Malaysia, aku ni pecah amanah. Ya Allah, hinanya aku. Kena muhasabah diri. Wala talumuni walumu anfusakum. Jangan sibuk merintih atas apa yang orang buat pada kita, tapi please tolong merintih pada diri kita sendiri. Oh, patutlah. Aku buat salah kan? Aku buat dosa kan? Aku buat maksiat kan? Aku langgar perintah Allah kan? Sekarang Allah berikan satu punishment kepada aku sehingga aku daripada memiliki segala-galanya hilang kepada segala-galanya. Elok-elok aku bebas, tiba-tiba aku merengkuk dalam penjara. Elok-elok aku dijulang, orang nombor 1 di Malaysia, tiba-tiba aku di banduan. Jadi semua ini kita kena muhasabah diri. Kerana kesilapan kita, kerana kesalahan kita, kerana dosa kita, kerana penyelewengan kita, kerana mungkar kita, kerana manipulasi kita. Allah sedang al-khafid kita, kena muhasabah diri. Bila kita muhasabah diri, tiba masa kita memperbaiki diri kita. Kita kena repair lah. Tidak aib tuan-tuan dan puan-puan kita terjebak dalam kancah dosa dan maksiat. Sebab itu memang naluri manusia. Memang manusia ni kaki dosa. Tetapi apa yang aib ialah tidak membuat U-turn kembali ke pangkal jalan. Apa yang aib tidak bertaubat kepada Allah. Apa yang aib tidak muhasabah diri. Apa yang aib tidak memperbaiki diri. Jadi dalam lingkungan Allah Al-Rafi', ada masa Allah julang angkat kita, ada masa Al-Khafid, Allah injak-injakkan kita, maka muhasabah diri, memperbaiki diri. Ini merupakan penyelesaian kepada segala-galanya. Ini yang kita kena faham bila kita belajar Allah yang bersifat Ar-Rafi' dan Al-Khafid pada pagi ini. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, sekali lagi Ustaz kata bahawasanya kita ni belajar Asma'ul Husna. Ar-Rafi' kita belajar, walaupun kita tak sentuh secara detail Ar-Rafi' ni, Ustaz fokus kepada Al-Khafid. Tapi tak apalah. Yang paling penting ialah kita nak bawa dalam doa kita. Kita nak bawa dalam doa kita, iaitu kita nak doa, wahai Allah, Engkaulah Tuhan yang bersifat Ar-Rafi', naikkanlah maqam aku di sisi Engkau. Wahai Allah, Engkau Tuhan yang bersifat Al-Khafid, yang menginjak-injakkan, yang merendah-rendahkan maqam seseorang. Tolonglah jangan kamu rendahkan maqam aku sehingga aku menjadi hina di kalangan manusia. Dan untuk itu aku berjanji, wahai Allah, aku tak nak buat dosa kerana aku tahu dosa itu menghantar aku ke lembah kehinaan. Dan Engkau maha berkuasa menggunakan kuasa Engkau Al-Khafid untuk menghinakan aku. Maka wahai Allah, aku tak nak itu berlaku pada diri aku. Jom sembang dengan Allah. Doa dengan Allah dengan Asma'ul Husna ini. Baik, mengakhiri kepada bicara kita pada pagi ini, seperti biasa kita nak kongsi satu doa. Doanya agar anak pandai belajar. Agar anak kita cerdik, anak kita pandai belajar, anak kita genius, anak kita ni seorang yang wisdom, ada kebijaksanaan. Antaranya apa dia? Antaranya ialah kita membaca doa yang terkandung pada surah Al-Anbiya ayat 79. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu, dan masing-masing dari mereka berdua kami berikan hikmah kebijaksanaan dan ilmu yang banyak, dan kami mudahkan gunung-gunung dan unggas burung memuji kami bersama-sama dengan Nabi Daud, dan adalah kami berkuasa melakukan semua itu. Baca akan doa ini kerap-kerap. Ada masa kita baca dan kita hembuskan ke air, minta supaya anak kita minum. Ini sunnah Nabi. Ada masa kita baca ayat ini, kita hembuskan kepada ubun-ubun anak kita. Ini sunnah Nabi. Ada masa kita baca dan kita pun tiup di pada kedua-dua raut muka kita, raut tangan kita, dan kita pun usap-usap badan anak kita. Ini pun sunnah Nabi. Ini pun sunnah Nabi. Tak payah nak katalah itu bid'ah, ini bid'ah. Ini memang wurud apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk anak kita ke, cucu kita ke, menjadi seorang yang terpelajar, bukannya kurang ajar. Itulah dia hadirin yang kita nak bicarakan pada hari ini. InsyaAllah akan datang kita akan bahas secara lebih detail Allah yang bersifat Ar-Rafi'. Walaupun secara sepintas lalu Ustaz ada sebut Ar-Rafi' ketika mana membahaskan Al-Khafid, tapi yang ni kita akan kukuhkan dengan nas-nas Al-Quran, dan kita akan melihat secara lebih detail tentang teks dan konteks Allah yang bersifat Ar-Rafi' berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itulah kira-kiranya yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Terima kasih banyak atas kerjasama dan tumpuan tuan-puan mengikuti pengajian online ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla beri manfaat kepada kita bersama, dan teruskanlah menyokong apa jua program yang dianjurkan oleh Mahat Tahfiz Integrasi Sains Maditul Hufaz. Sama ada program MMQ, Malaysia Menghafaz Al-Quran, sama ada menulis Al-Quran follow the line, menulis Al-Quran 30 juzuk, ataupun yang paling besar sekali ialah mewujudkan wadah tempat anak-anak kita menghafaz Al-Quran 30 juzuk pada tahfiz fasa pertama, tahfiz fasa kedua, dan insya-Allah kita akan meneruskan pada tahfiz fasa yang ketiga di Gombak, Kuala Lumpur. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah.
dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu,
saat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah